Kita ingin mendapatkan berkaitan dengan sikit pandangan dari mereka yang pakar dari sudut peningkatan harga dan juga bagaimana untuk mengawalnya bersama dengan Fariha. Silakan. Baik. Kita dah mendengar suara daripada pengguna, kita dah mendengar suara daripada peniaga. Kali ini kita nak berkongsi pula berkenaan dengan pandangan daripada pakar, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia. Kini berada di Bandar Baru Bangi, Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fariha. Baik, Prof. Kita dah berbicara lanjut ni berkenaan dengan pandangan pengguna, kita ada juga peniaga. Isu berkenaan kenaikan harga barang ni setiap tahun kita dengar, kan? Kita berada dalam musim PKP ni, Doktor. Jadi mungkin kita mulakan bagaimana untuk kita memberi pemahaman kepada pengguna bahawa isu ini akan berlaku disebabkan apa? Mungkin ada juga yang marah dan sebagainya, kan, tapi tak faham kenapa berlakunya peningkatan harga ini. Okey, kalau kita lihat statistik yang biasanya kita akan melihat kepada indeks harga pengguna, dan masa suasana pandemik ini dan juga apabila kita dikenakan PKP, sebenarnya harga indeks pengguna ni adalah di tahap yang rendah. Maknanya kalau kita tengok tahun lepas Disember 2020 ni, yang paling terbaru menunjukkan pengurangan indeks 1.4%, negatif 1%. Apa maksudnya? Maksudnya kebanyakan harga-harga barang-barang tertentu itu telah jatuh dari segi harga untuk pengangkutan, untuk utility dan juga barang yang bukan perasaan seperti pakaian. Tetapi makanan dengan minuman kekal naik. Dan apabila kita lihat di setiap kali ada musim perayaan dan tiba-tiba harga akan naik dengan mendadak. Ini semua disebabkan dengan penawaran dan juga pekalan, supply dan demand. Masa zaman PKP ramai tak boleh keluar, jadi permintaan kurang, jadi harga pun kekal rendah. Tapi apabila berlaku perayaan, memang pada masa itu ramai yang mahu membeli makanan untuk perayaan, dan disebabkan itu kadang-kadang penawaran ataupun barangan yang nak disediakan itu agak kurang dari segi bekalan, dan ini menyebabkan harga mendadak naik, dan ini ialah yang disuarakan oleh peniaga dan juga pelanggan. Tetapi kita tahu bahawa kementerian, terutamanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawal Dewan Pengguna, apabila berlaku musim perayaan akan sentiasa melaksanakan harga terkawal untuk barangan tertentu. Dan untuk tambur Cina ni memang ada tim harga maksimum musim perayaan tambur Cina yang memastikan ada 16 barangan itu dikawal harganya. Tapi Doktor, masalahnya bila harga telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, kan, seperti tadi kita tengok harga macam ayam sekilogram RM6.10. Tapi bila dijual, contoh dia yang kami lihat pemantauan melalui dalam talian, sebab sekarang ni semua beli barang melalui dalam talian, kan, mungkin itu antara cara paling mudah untuk mendapatkan barang keperluan harian. Harganya memang sangat jauh, hingga kan ada RM18 dan sebagainya. Bagaimana kalau dikatakan ini harga yang perlu dikawal walaupun KPDN telah melaksanakan langkah, tapi masih lagi berlaku? Okey, memang susahlah untuk kerajaan mengawal kata semua harga yang ditawarkan oleh peniaga, terutama sekarang ni atas talian lagi susah nak nampak secara fizikal. Kalau tak, dulu kita pergi pasar, pegawai penguat pasar pergi pasar boleh nampak tu harga tu. Dan disebabkan itu penting awareness ataupun kesedaran di kalangan pengguna itu sendiri bahawa kita ada satu lagi akta dipanggil Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 di bawah yang dikuasakan oleh Kementerian Perdagangan juga dalam negeri dan Dewan Pengguna yang menetapkan bahawa barangan tertentu itu tidak boleh dijual dengan harga yang tidak bersabar. Dia ada peraturan mengiranya, tetapi kalau tidak pasti boleh buat aduan. Dan kementerian memang ada pelbagai platform untuk membuat aduan tersebut, sama ada melalui talian hotline mereka, melalui aplikasi telefon pintar Easy Adu, ataupun portal di laman setawa mereka, malahan WhatsApp, ataupun kalau rajin, tapi sekarang ni tak boleh dah nak pergi ke pejabat mereka, kan. Tetapi memang ada ruang untuk pelanggan ataupun orang awam untuk membuat aduan. Dan sebenarnya bagi peniaga yang membuat kesalahan ni, kalau dia adalah syarikat, kalau memang tidak pasti bersalah, denda kepada mereka adalah sebenarnya RM500,000 bagi kesalahan pertama.
Kalau kesan kedua 1 juta. Jadi ini adalah perkara yang serius. Dan kalau sole proprietor ataupun peniaga tunggal, kalau dia pun meletakkan harga yang tinggi, denda dia 100,000. Jadi memang atas undang-undang telah ada dan denda yang dikenakan memang tinggi. Yang penting sekarang adalah kerjasama lah daripada orang awam pengguna. Kalau mereka dapati ada pengguna yang letak harga tinggi, sila buat aduan kepada kementerian. Doktor, tapi kalau kita rata-rata kita tengok kan, kalau harga tu dah naik tinggi, nak turun tu macam susah sikit. Kan, kalau turun pun macam sikit je. Maknanya dia tak akan turun macam RM6 10 sen tu lah kan. Ya, kalau tengok indeks harga pengguna ni, dia baseline dia 2010. Sejak 2010 hingga sekarang 2021, harga makanan dan minuman ni telah meningkat lebih daripada 3%. Inilah satu sebenarnya isu ekonomi yang belum lagi kita belum dapat tangani sebelumnya. Barangan sentiasa naik setiap tahun, gaji tak naik. Dan kita perlu masih lagi kena memikirkan mekanisme macam mana bukan sahaja musim perayaan ni kita dapat kawal harga, tetapi apabila bukan musim perayaan tu makanan kita dapat pastikan makanan kita kekal rendah. Dan mungkinlah saya tengok tahun ni apabila kerajaan akan melaksanakan dasar agri makanan 2.0, kurang-kurangnya nanti kita boleh kata pertingkatkan pengeluaran makanan kita di dalam negara supaya tidaklah terkesan dengan kenaikan harga mendadak daripada barang import. Baik. Doktor, saya satu soalan lah. Sekiranya isu ini masih lagi tiada jalan penyelesaiannya kan, sebab ini membabitkan pemborong, peniaga, pengguna, maknanya ekosistem ekonomi itu sendiri. Apa kesan besar sekiranya isu ini tidak ada jalan penyelesaiannya kepada ekonomi negara? Ya, kalau kita lihat pendapatan lebih guna isi rumah ni sebenarnya tak banyak, terutamanya golongan P40, F40. Kajian Khazanah Institut dulu juga pernah menunjukkan kalau mereka berpendapatan rendah amat sedikit lebihan pendapatan mereka. Jadi kalau apabila berlaku peningkatan harga untuk barangan tertentu secara berterusan, ini akan menyebabkan sukar untuk isi rumah itu untuk memastikan bahawa masing-masing individu dalam rumah mereka mendapat pertama makanan yang cukup, yang berkhasiat dan segala dari segi kualiti hidup yang kata membolehkan mereka menjana ataupun menjalani kehidupan yang selesa. Dan disebabkan itu apabila kita menyebut tentang isu-isu seperti ini, harga semakin naik, sesuatu yang di peringkat makro atau peringkat polisi dasar itu harus dilakukan. Dan ianya bukan setakat kata memberi bantuan begitu saja, sebab kadang-kadang kita dapat bantuan wang tunai ni, tapi kalau harga barang makin naik sama juga kan, sama juga. Jadi bagi saya kita perlu kata membuat reformasi sistem monetary kita. Mungkin ada yang boleh diperbaiki dari segi pelaksanaan bantuan inisiatif ataupun memastikan. Yang penting sekali sebenarnya memastikan rakyat Malaysia ini dapat peluang untuk meningkat kemahiran, dapat kerja yang bagus, dapat gaji yang tinggi, modal ihsan itu yang penting. Kat situ kita mahu lihat pendekatan yang lebih menyeluruh ke masa panjang, bukan setakat hanya beri bantuan tunai semata-mata. Betul. Baik, terima kasih doktor bersama dengan kami. Ya, sedikit informasi yang perlu saya rasa sangat-sangat berguna untuk diberikan dan difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Iaitu terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia. Ini bila dikatakan isu ini sebenarnya memberi kesan besar kepada ekosistem komuniti kita sendiri sebagai pengguna, juga semua sekali sebenarnya rakyat Malaysia, ekonomi negara dan juga kesihatan juga boleh terjejas sekiranya tak dapat makanan yang secukupnya dan sebagainya. Baik, kita akan berehat seketika.